Salam sejahtera dan salam kepada kepada semua. Selamat datang murid tingkatan 5 hari ini. Okey, kita teruskan. Kita akan pergi ke topik pada hari ini iaitu pembinaan perlembagaan persekutuan 1963 dan 1965. Okey, untuk maklumat kalian, pembinaan ini bermaksud mengubah undang-undang tertinggi persekutuan yang ada dalam tahun 1963 dan 1965. Okey, so kita tengok apa yang berlaku. Kita dah tahu, kita dah belajar tentang perlembagaan persekutuan iaitu gabungan negeri-negeri Melayu hanya di semenanjung tanah Melayu sebelum ini. So kita tengok apa yang berlaku. Okey, perlembagaan tanah Melayu ini 1957 ini dia menjadi asas dia menjadi mastermind untuk perlembagaan persekutuan Malaysia. Sebab apa? Iaitu saya hurai sikit perlembagaan persekutuan Malaysia 1963 ni. Sebab apa? Sebab adanya kehadiran Sabah dan Sarawak. Hal ini berlaku akibat terjadi pergabungan persekutuan tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan satu lagi iaitu Singapura. Singapura ada dalam perlembagaan tanah Melayu 1963. Kita tengok apa yang berlaku nanti. Pindaan, pengubahan ataupun mengubah perlembagaan yang dilakukan bertujuan menyesuaikan peruntukan negeri baharu ke dalam perlembagaan tanpa mengubah kedudukan negeri yang sedia ada. Okey, untuk maklumat kalian, anda dah tahu tentang perlembagaan persekutuan ini. Yang sebelum ini kita belajar tentang negeri-negeri Melayu tidak termasuk Sabah dan Sarawak. Tetapi apabila Sabah Sarawak dah masuk dalam perlembagaan persekutuan Malaysia 1963 ini, maka ada peruntukan ataupun ada permintaan untuk mengubah perlembagaan. Tetapi struktur negeri tidak berubah seperti biasa, cuma ada sedikit permintaan, kata mudah permintaan daripada Sabah dan Sarawak. Terdapat beberapa pindaan perlembagaan yang utama dilakukan pada tahun 1963 dan 1965 melibatkan struktur Mahkamah Atasan dan pemisahan Singapura. So hari ini kita belajar cerita mahkamah dan cerita Singapura. So anda masih ingat lagi ke perlembagaan Tanah Melayu 1957 itu dia merangkumi Kerajaan Persekutuan, kedudukan Raja Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Parlimen hendaklah mengandungi dua dewan, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara, dan kemudian kewarganegaraan yang sama. Kena ingat yang ini penting. Ini ialah asas mastermind perlembagaan Persekutuan Malaysia. Next, okey, kita tengok pembinaan perlembagaan 1963 ini dia berlaku apabila perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 ni diubah suai ataupun dipinda selepas pembentukan Malaysia. Sebab apa? Sebab wujudnya gabungan Sabah dan Sarawak. Okay, kita tengok lagi. Pembinaan yang dibuat adalah dengan cara memasukkan klausa. Klausa ni kalau kata mudahnya perkara yang barulah pada bahagian tertentu bagi menyesuaikan dengan keperluan semasa. Terdapat tiga perkara utama yang berlaku dalam pindaan perlembagaan 1963 iaitu struktur Mahkamah Atasan, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo ini di Sabah dan jawatan yang dipetua negeri. Jabatan yang dipetua negeri ini kita kena tahu Sabah Sarawak tu tak ada sultan. So ketua negeri dia yang dipetua negeri. Okey. Next, kita tengok apa cerita dalam struktur Mahkamah Atasan ni. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 menetapkan struktur Mahkamah Atasan mengikut model Mahkamah Tertinggi England yang membahagikan kepada Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rayuan. Ada dua, Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rayuan. Apabila Malaysia dibentuk, Mahkamah Atasan diwujudkan, sama juga, iaitu Mahkamah
persekutuan. So kita ada satu lagi mahkamah, iaitu mahkamah persekutuan. 3 buah mahkamah atasan diwujudkan, iaitu di Persekutuan Tanah Melayu, sekarang punya Semenanjung Malaysia, di Sabah dan Sarawak serta di Singapura. Okey, masa ini 1957 ini masih ada Singapura dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Kena ingat betul-betul Mahkamah Persekutuan boleh mendengar mana-mana persoalan perlembagaan dan pertikaian antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey. So Mahkamah Persekutuan ni boleh dengarlah masalah umum, general, iaitu persekutuan, dan masalah negeri yang berlaku di negeri itu. So boleh dengar dan mempertikaikan, atau mempertikai itu macam jadi hakim lah, hakim dalam persekutuan dan negeri. Okey, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Perlembagaan Malaysia mengekalkan kedudukan Mahkamah Tinggi Malaya, dan pada masa yang sama diwujudkan Mahkamah Tinggi Borneo. Di mana Mahkamah Tinggi Borneo itu? Mahkamah Tinggi Borneo itu berperanan untuk menguruskan soal kehakiman di Sarawak dan Sabah. So dia ada dua negeri dia kena jaga, iaitu Sarawak dan Sabah. Pada tahun 1963 ini, jawatan Ketua Hakim Borneo diwujudkan dengan berpusat di Kuching, Sarawak. Okey. Headquarter dia di Kuching. Menjelang tahun 1994, nama jawatan ini diubah kepada Ketua Hakim Sarawak dan Sabah. So kamu kena tahu hasil daripada perlembagaan persekutuan itu ataupun suatu mahkamah, adanya pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Headquarter di mana? Headquarter di berpusat di Kuching. So pada tahun 1994 ni dia telah ubah kepada Ketua Hakim Sarawak dan Sabah. Okey, nombor 3, jabatan yang dipetua negeri. Apabila Malaysia dibentuk lagi, Sarawak dan Sabah diketuai oleh Yang di-Pertua Negeri, yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong ni kita kena tahu ialah Ketua Negara. Dalam menjalankan tugasnya, Yang di-Pertua Negeri perlu mengikut nasihat Majlis Tertinggi bagi Sarawak dan Kabinet Negeri bagi Sabah. Kalau di Sabah Sarawak tu Majlis Tertinggi ke Kabinet Negeri ke, dia macam pembesar. Kalau kita tengok balik zaman Kesultanan Melayu Melaka, raja dibantu oleh pembesar. So Yang di-Pertuan Negeri ini dibantu oleh Majlis Tertinggi. Kalau di Sarawak, dan Yang di-Pertuan Negeri dibantu oleh Kabinet Negeri di Sabah. Kena ingat macam tu. Next, pindaan Perlembagaan 1965 ni ialah apa ni yang berkaitan dengan Singapura. Kita tengok apa yang berlaku. Tunku Abdul Rahman Putra Aurash ni, dia selaku Perdana Menteri pertama di Malaysia, dia membawa satu usul, satu perkara yang mengubah perlembagaan yang dinamakan Pembinaan Singapura di Parlimen pada 7 Ogos 1965, di mana Parlimen telah meluluskan usul ini yang membolehkan Singapura keluar daripada Malaysia. So you kena ingat pindaan perlembagaan 1965 ini, kenapa Singapura tidak ada dalam Malaysia? Sebab telah Parlimen ni telah meluluskan usul ini yang membolehkan Singapura keluar dari Malaysia. Oleh itu, semua perkara yang berkaitan dengan Singapura dimansuhkan ataupun dibatalkan dalam Perlembagaan Malaysia pindaan 1965. Contohnya dari segi immigration, kewangan, hubungan luar negara dan pertahanan. So dalam pindaan Perlembagaan 1965 ni, maka secara rasmi Singapura
tidak termasuk dalam Malaysia. Okey, perlembagaan untuk maklumat kalian, perlembagaan ini merupakan undang-undang yang tertinggi. Kena ingat ni perlembagaan ni, nanti you tak tahu pula apa yang masuk perlembagaan ni. Dalam sesebuah negara, tak ada perlembagaan, negara tidak akan wujud. Sebab apa? Sebab perlembagaan ini menjadi panduan penting bagi negara untuk menjelaskan kuasa dalam setiap perkara. Negara kita ni mengalami pindaan perlembagaan pada tahun 1963 dan 1965. Okey. So, kesimpulannya kita kena tahu di sini Malaysia sebuah negara yang unik yang mempunyai perlembagaan berasaskan ciri tradisional dan moden. Ciri tradisional ini dia datang daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, dan moden ini telah dikacutkan oleh undang-undang barat. Kedua-dua ciri ini saling melengkapi antara satu sama lain. Apabila Malaysia dibentuk pada tahun 1963, kena ingat pindaan perlembagaan dilakukan bagi menyesuaikan dengan Sabah Sarawak. Sebab ada berlakunya perubahan perlembagaan persekutuan, sebabnya ada kehadiran negara lah orang panggil, tapi sekarang negeri iaitu Sarawak, Sabah ni masuk ke Malaysia. Pindaan perlembagaan dilakukan pada tahun 1965 ni menyaksikan perpisahan Singapura daripada Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia ini, kita bertanggungjawab mempertahankan perlembagaan demi kedaulatan negara. So, kita sebagai rakyat Malaysia ni, kita kena melaksanakan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia itu dengan mematuhi undang-undang, mengikuti orang kata dengan kata mudahnya, kena ikutlah rukun negara itu, 5 prinsip rukun negara dia untuk memastikan negara kita kekal aman dan damai. Sebab apa? Sebab Malaysia kita ni terdiri daripada pelbagai kaum. Kalau kita tak jaga antara satu sama lain, maka negara kita tidak akan aman, bebas dan daulat. Sebab apa? Sebab kuasa asing akan datang menjajah negara kita apabila kestabilan politik kita tidak stabil. Okey. So, ini latihan. So, saya harap murid-murid boleh buat latihan untuk pengukuhan, dan tolong baca sekali lagi apa yang Cikgu Chiu sudah ajar pada masa yang lalu-lalu, dan tolong buat kerja rumah yang Cikgu Chiu sudah bagi. So, itu saja. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.